Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 17 November 2020. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Farhatul Lasyati Osman. Berikut adalah paparan utama malam ini. Pemalsuan cap sempadan negara. Lebih 20 pegawai dan kaki tangan imigresen antara yang direman bantu siasatan. Dakwaan jenayah meningkat kerana ramai hilang kerja akibat COVID-19 tidak berasas. Siasatan kes pemalsuan cap sempadan negara membawa kepada penahanan 46 individu termasuk 27 pegawai imigresen. Ia hasil serbuan serentak di Putrajaya, Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching semalam. Di Mahkamah Magistrate Johor Bahru, 13 individu termasuk 9 pegawai imigresen berusia 35 hingga 45 tahun direman 7 hari bermula hari ini. 4 suspek yang bertindak sebagai ejen membantu aktiviti jenayah berkenaan dengan mendapatkan khidmat cap bagi warga asing. Perintah reman hingga 23 November dikeluarkan penolong pendaftar Muhammad Salihuddin Abdul Sari yang membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kes dikendali Timbalan Pendakwa Raya Kanan SPRM Mahadi Abdul Jumaat. 4 individu yang bertindak sebagai ejen diwakili Peguam Nordin Hussein, Baharudin Baharin dan Amarpreet Singh. Manakala 9 pegawai imigresen diwakili Peguam S. Barhati. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bugaya Datin Manis Muka Muhammad Dara 65 tahun meninggal dunia tengah hari tadi di sebuah pusat perubatan swasta di Kota Kinabalu, Sabah. Jenazah dibawa ke Semporna untuk dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Ar-Rahim, Kampung Bugaya Haji Muhammad Dara, Semporna. Terdahulu, jenazah disolatkan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu selepas solat asar. Turut hadir ahli keluarga dan sahabat handai. Datin Manis Muka sebelum ini dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU kerana masalah buah pinggang. Dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah ke-16 pada 26 September lalu, Allahyarham mempertahankan kerusi DUN Bugaya selepas menewaskan 6 pencabarnya. Sementara itu, jenazah Ahli Parlimen Greek, Datuk Hasbullah Osman yang meninggal dunia semalam akibat serangan jantung selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Padang, Greek kira-kira pukul 11 pagi tadi. Terdahulu, jenazah Allahyarham tiba di kediamannya di Ulu Kenderong pada jam 5.30 pagi dari Hospital Raub Pahang. Jenazah kemudiannya dibawa ke Masjid Jamek Greek untuk disolatkan. Beberapa pemimpin politik, sahabat handai dan penduduk setempat hadir memberikan penghormatan terakhir. Datuk Hasbullah Osman menyandang kerusi Parlimen Greek sejak 2004 selain adun Temenggur selama 2 penggal antara 2004 hingga 2013. Malaysia berjaya mengimbangi kes positif COVID-19 dan pesakit yang dirawat di hospital dengan kadar kesembuhan lebih tinggi berbanding ketika gelombang pertama dan kedua pandemik. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, kejayaan itu adalah hasil usaha kerajaan yang menggunakan pelbagai langkah kesihatan awam pelaksanaan PKPB dan PKPD. Ya, bagi mengawal penularan COVID-19 dalam komuniti, PKPB dan PKPD dilihat sebagai jalan terbaik untuk melandaikan lengkuk jangkitan. Kita dapat imbangkan suasana COVID positif dengan mereka yang dirawat di hospital lebih cepat untuk mereka pulih. Kerana kita perlu lihat bahawa
kebolehjangkitan dalam hospital yang dirawat dan juga di komuniti dapat kita asingkan awal. Untuk itu, kita akan dapat kadar kesembuhan yang lebih tinggi berbanding sebelum ini. Datuk Seri Dr. Adham ketika dihubungi dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia turut menjelaskan kerajaan perlu melihat penilaian risiko iaitu trend ataupun kebolehjangkitan dalam komuniti sebelum membuat keputusan sama ada melaksana PKPD, PKPB ataupun menamatkannya lebih awal perintah berkenaan. Beralih ke situasi COVID-19, untuk 5 hari berturut-turut, kes baharu turut mencatatkan angka 4 digit dengan hari ini 1,210 kes menjadikan jumlah keseluruhan 49,730 kes. Bilangan kes pulih pula ialah 1,018 kes menjadikan keseluruhan 36,624 kes iaitu 73.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Berikut adalah data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Sementara itu, sebanyak 5 kluster diisytihar tamat hari ini. Kluster berkenaan adalah kluster Bangau-Bangau, kluster Tasik, kluster Olive, kluster Buang Sayang dan kluster Kausing. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan telah mengesan 5 kluster baharu. Ia melibatkan 2 di Sabah dan masing-masing 1 di Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kelantan. Kluster pertama, kluster Avenue, dilaporkan di daerah Pinampang, Sabah dengan 110 kes positif. Kluster Kejora pula dikesan di Kota Kinabalu dengan 9 kes positif dikesan. Sementara itu, kluster Kasah dikesan di Kuala Lumpur dengan 19 kes positif membabitkan pekerja syarikat keselamatan bukan warga negara. Di Pulau Pinang, 11 kes positif baru dikesan melibatkan kluster sama hasil saringan 53 individu. Kluster terakhir, kluster Mangketil dilaporkan di daerah Kota Baru, Machang dan Tanah Merah di Kelantan serta daerah Besut di Terengganu. 24 individu didapati positif setakat ini. Seramai 517 individu ditahan kerana mengingkari arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP semalam. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, daripada keseluruhan tangkapan tersebut, seramai 467 orang dikenakan kompaun manakala 50 lagi direman. Menerusi satu kenyataan, beliau memaklumkan pasukan pematuhan diketuai Polis Diraja Malaysia PDRM melakukan 58,247 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan prosedur operasi standard SOP PKP pemulihan. Kesalahan tertinggi ialah gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal. 187 kes diikuti tidak memakai pelitup separuh muka 83 kes. Lain-lain kesalahan termasuk gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan, aktiviti di pusat hiburan, perjudian serta rentas negeri atau daerah PKPB tanpa kebenaran. Sementara itu, 51 pendatang asing tanpa izin parti dan 2 penyeludup telah ditahan menerusi Ops Benteng. Pihak berkuasa turut merampas 3 bot dan 3 kenderaan darat. Manakala operasi sanitasi awam pula, 37 operasi sanitasi dilaksanakan semalam. Dakwaan kes jenayah di Malaysia meningkat kerana ramai yang kehilangan pekerjaan akibat kesan daripada pandemik COVID-19 tidak berasas sama sekali. Sebaliknya, statistik menunjukkan penurunan kes sebanyak 23% bagi tempoh 1 Januari sehingga 15 November. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad dalam satu kenyataan berkata, PDRM mengambil maklum tentang wujudnya kerisauan dalam kalangan masyarakat mengenai kemungkinan berlakunya peningkatan kes jenayah kerana kesan daripada pandemik COVID-19 dengan ramai kehilangan pekerjaan. Masyarakat menjadi gusar apabila wujud berita mengenai tren jenayah ragut di negara ini yang turut tular di media sosial. Bagi jenayah ragut,
1,160 kes dilaporkan dalam tempoh 1 Januari hingga 15 November tahun ini berbanding tempoh yang sama tahun 2019 iaitu 2,216 kes dan ini menunjukkan penurunan sebanyak 47.7%. Meski statistik menunjukkan penurunan kes, PDRM akan sentiasa memastikan tren jenayah terus berkurangan. Dalam pada itu, orang ramai turut dinasihatkan supaya tidak sewenang-wenangnya membuat, berkongsi atau menularkan sebarang berita atau gambaran salah dan tidak tepat berkenaan tren jenayah atau kes-kes jenayah yang tidak disokong dengan fakta sahih daripada pihak berkuasa. Tindakan sedemikian bukan sahaja boleh membangkitkan kegusaran masyarakat, malah mampu menimbulkan persepsi yang salah terhadap badan penguat kuasa, khususnya PDRM. Zoo negara kembali berdepan krisis keuangan yang teruk susulan gelombang ketiga COVID-19 di negara ini yang menyaksikan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Tabung kecemasan zoo negara kini hanya mampu bertahan kira-kira 3 bulan sahaja lagi. Pengarah Zoologi, Veterinar dan Pusat Konservasi Giant Panda Zoo Negara, Dr. Mat Naim Ramli ketika dihubungi bernama berkata penutupan operasi susulan PKPB menyebabkan pihaknya mengalami kemerosotan pendapatan sekaligus menyukarkan usaha menampung kos operasi yang secara purata mencecah RM1,000,000 sebulan. Baru-baru ini pendakwah Abid Liu menarik perhatian netizen apabila menghulurkan sumbangan makanan 200 kg daging lembu dan 500 kg buah-buahan serta sayur-sayuran kepada haiwan di zoo negara selepas dimaklumkan masalah kekurangan dana yang dihadapi pihak zoo. Berhubung kenyataan sesetengah pihak yang mempersoalkan tentang dana RM1.3 juta yang disalurkan oleh kerajaan pada April lepas, Mat Naim berkata dana tersebut hanya mampu menampung kos operasi selama sebulan. Jelasnya, sebahagian dana berkenaan telah digunakan bagi membayar premium insurans tahunan panda di zoo berkenaan. Selebihnya digunakan untuk skop operasi kebajikan haiwan seperti makanan, perubatan dan pencegahan penyakit. Pada fasa awal pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sumbangan daripada pelbagai lapisan rakyat termasuk melalui kempen Adopt an Animal telah membantu menampung perbelanjaan dan pengurusan kira-kira 5,137 spesimen daripada 476 spesies mamalia, burung, reptilia, amfibia dan ikan yang menghuni kawasan seluas 110 hektar itu. Anak buah Pak Lang kena cekup cuba seludup daun ketuk. Paparannya seketika nanti. Seorang ibu tunggal amat mengharapkan bantuan masyarakat yang prihatin untuk menanggung kos rawatan anaknya yang menanggung kesan terbakar dan melecur sejak 9 tahun lalu. Suraya Abdul Manan, 39 tahun, yang tidak bekerja, menanggung rawatan anaknya Muhammad Ikram, 11 tahun di hospital setiap 2 bulan. Ikram melecur di muka, telinga, badan dan kaki sehingga memberi kesan parut selain tumbuh isi baharu di bahagian yang terkena. Ikram perlu dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh dengan kos perbelanjaan untuk pembedahan tangannya sahaja sebanyak RM3,000. RM3,000. Tak kerja. Di rumah. Maksudnya mengharapkan bantuan mak ayah, adik. Kami dah meninggal. Suraya meluahkan rintihan kepada media selepas menerima sumbangan berbentuk makanan daripada Biro Sosial Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Rancangan JKKR Wilayah Jengka bersama Ketua Kampung Felda Jengka 23. Menurut pengerusinya, Razak Daud, beliau amat mengharapkan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan NGO dapat membantu meringankan penderitaan Ikram dan ibunya. Beritakan bahawa untuk melakukan pembedahan ini memakan kos lebih kurang RM3,000 untuk sebelah tangan saja. Jadi kita jangka kos ini akan meningkat untuk lain-lain operasi. Jadi mana-mana agensi yang berminat untuk menyumbang kepada adik ini amat dialu-alukan.
Bagi mereka yang ingin mengurangkan beban dan membantu adik Muhammad Ikram, boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Maybank 556-057-530-389 atas nama Suraya Abdul Manan atau boleh hubungi di talian 011-188-45-186. Terima upah RM50 setiap satu guni daripada individu dikenali sebagai Pak Lang. Cubaan 4 lelaki untuk menyeludup daun ketum ke negara jiran melalui kawasan ladang getah di Durian Burung, Kuala Nerang, Kedah digagalkan. Sepasukan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dari Kem Sahara yang melakukan rondaan Op Benteng. Ketua Polis Daerah Padang Trap DSP Mulkiaman Manzar berkata, suspek telah menjalankan kegiatan itu sejak hampir 6 bulan lalu dan mereka mampu menyeludup daun ketum ke Thailand sebanyak 15 guni setiap seorang dalam tempoh seminggu. Keempat lelaki tersebut mengaku mengambil upah untuk membawa masuk daun ketum daripada negara ini ke negara jiran dan warga negara Thailand tersebut berperanan sebagai penunjuk arah untuk membawa daun-daun ketum ini ke negara jiran. Dan aktiviti mereka ini telah dibuat lebih kurang 6 bulan lepas semasa PKP dan ini adalah kali pertama mereka ditangkap kerana mereka ni sukar untuk dikesan kerana beroperasi di dalam kawasan hutan. Selain daun ketum, turut dirampas 4 motosikal yang digunakan untuk membawa daun ketum berkenaan. Kesemua suspek yang berusia 22 hingga 27 tahun direman 4 hari bagi membantu siasatan. 16 individu termasuk 2 yang bergelar Datuk sudah direman berhubung kes rasuah melibatkan sindiket penipuan sistem pesanan ringkas SMS. Terbaru, seorang bekas ketua pegawai pemasaran syarikat telekomunikasi dan seorang pengarah syarikat swasta direman selama 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Siti Roslizawati Muhammad Zanin di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Mereka dipercayai memberi dan menerima wang rasuah untuk tujuan mendapatkan maklumat data peribadi pelanggan yang menggunakan pelan prabayar. Kedua-dua lelaki berusia 49 dan 42 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya kira-kira 9 malam semalam selepas mereka hadir memberi keterangan. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton. Laporan meteorologi pada malam ini dimulakan dengan melihat paparan imej satelit semasa iaitu kelompok awan atau pelitupan awan aktif yang dicerap pada ketika ini di seluruh rantau negara adalah lebih tertumpu di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia termasuklah di negeri Sabah dan Sarawak dan kelembapan yang tinggi ini menyebabkan keadaan hujan lebat dan juga ribut petir sejak dari petang tadi. Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran terkini sejak jam 7.30 malam tadi melibatkan negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia khususnya iaitu amaran peringkat jingga iaitu hujan lebat yang sedang berlaku dan dijangkakan akan berterusan dan keadaan cerapan hujan terkumpul adalah melebihi 60 mm untuk tempoh tersebut. Manakala amaran cuaca peringkat waspada iaitu peringkat kuning ini di kawasan yang dilorotkan adalah melibatkan hujan lebat yang dijangkakan berterusan berlaku untuk tempoh 1 hari. Oleh yang demikian, Malaysia menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini dan peka dengan amaran cuaca terkini kerana keadaan kenaikan paras air di beberapa kawasan yang berkedudukan rendah boleh menyebabkan banjir di kawasan tersebut. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gema radar bagi semenanjung Malaysia. Maaf, kita terus kepada paparan cerapan hujan tertinggi setakat ini sejak dari pagi tadi melibatkan negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia khususnya
Dan pada ketika ini di stesen meteorologi Gong Kedak, Terengganu mencatatkan cerapan hujan tertinggi iaitu sebanyak 111.8 mm, diikuti dengan stesen Felda Belara Terengganu iaitu 108.1 mm dan seterusnya stesen Kuala Terengganu di 107.4 mm dan seterusnya adalah stesen Kota Baru Kelantan iaitu 73.0 mm. Keadaan hujan lebat ini dijangkakan akan berterusan sehingga esok 18 November 2020. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gemerada di Semenanjung Malaysia. Hujan dan juga ribut petir yang sedang berlaku di hampir keseluruhan rantau Semenanjung Malaysia ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti, terutamanya melibatkan negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia dan seterusnya di bahagian pantai timur Semenanjung Malaysia, termasuklah di sekitar timur negeri Johor dan juga di 1-2 tempat melibatkan negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di pedalaman negeri Selangor ini dijangkakan akan berakhir dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Seterusnya untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dan ribut petir hanya berlaku di bahagian wilayah Persekutuan Labuan dan juga di bahagian pantai barat Sabah. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan lebih tertumpu di bahagian Limbang dan juga barat negeri Sarawak. Keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti juga. Sekian dari saya, Farah Halim. Seterusnya kita perhatikan paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di Malaysia sepanjang hari esok. Assalamualaikum. Hampir 7,000 petugas agensi penyelamat di Kelantan dalam keadaan siap siaga dan sedia dikerah jika banjir berlaku di negeri itu dalam tempoh terdekat. Mereka sudah pun menjalani siri latihan berpandukan norma baharu. Menurut Ketua Polis Kelantan DCP Syafiqin Mahmad, ini kali pertama operasi bakal dijalankan dengan SOP baru dan pematuhan di titik berat bagi mencegah penularan COVID-19. Kita dalam usaha menyelamat dalam bentuk norma baru. Kena ikut SOP, penjarakan dan di pusat-pusat pemindahan juga dilengkapkan dengan semua keperluan-keperluan termasuk hand sanitizer, penyukat suhu, face mask dan sebagainya. Kalau dulu kita bebas bergerak, mungkin kali ini tidak. Beliau mempengerusikan mesyuarat penyelarasan dan persediaan menghadapi bencana banjir antara jabatan dan agensi negeri Kelantan di Kota Baru. Sementara itu, penduduk di Pantai Timur dinasihat tidak melakukan aktiviti air pada musim tengkujuh. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Muhammad Hilman Abdul Rashid, cuaca tidak menentu dan fenomena ombak besar boleh mengundang risiko. Terengganu turut menerima tempias taufan yang membadai Filipina dan Vietnam. Untuk makluman, pada tahun 2018, seramai 16 orang mati di musim tengkujuh ni, di monsun sekarang ni, dan monsun timur laut ni. Dan tahun 2019 seramai 12 orang telah pun meninggal dunia.
Dan kita kalau boleh janganlah graf ini meningkat, kalau boleh kita turunkan graf ini, dan kalau boleh kosong, jangan ada kematian di negeri Terengganu ni khususnya lah. Beliau meninjau keadaan laut di pantai Tanjung Gelam, Kuala Nerus. Motek tunggu SOP baru untuk gelembung perjalanan jana semula pelancongan domestik. Rinciannya seketika nanti. Bertemu kembali. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya sedang menanti perincian SOP daripada Majlis Keselamatan Negara MKN bagi melaksanakan gelembung perjalanan pada peringkat domestik. Langkah itu dijangka membuka ruang kepada penggiat industri pelancongan tempatan untuk kembali aktif selepas terkesan dengan pelaksanaan PKPB. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata secara dasarnya cadangan berkenaan telah pun dipersetujui Perdana Menteri. Memohon untuk dibenarkan larangan rentas daerah ni bukan sahaja larangan rentas daerah, tetapi kita memberi idea baru kepada kerajaan secara dasarnya melalui Majlis Keselamatan Negeri untuk negara, Majlis Keselamatan dalam negara ini untuk membenarkan travel bubbles. Harap tak ambil masa yang panjang supaya pihak pelancong, industri pelancongan ini boleh bergerak. Mengenai 200 juta ringgit yang diperuntukkan bagi pelan pemulihan pelancongan, beliau berkata ia bukanlah dana tambahan kepada peruntukan belanjawan 2021. Sebaliknya, sebahagian daripada 1.14 bilion ringgit jumlah keseluruhan untuk kementerian itu. Sementara itu, bagi pemain industri, langkah pelaksanaan gelembung perjalanan domestik amat perlu. Susulan mereka kini amat terkesan sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Pengurus sebuah agensi pelancongan, Azlinda Mike berkata, langkah untuk memulihkan industri pelancongan itu penting bagi memberi nafas kepada sektor tersebut yang hampir lumpuh. Saya menyeru pihak kerajaan agar meneliti ataupun mempertimbangkan saranan-saranan ataupun permohonan yang dibuat oleh Persatuan Pelancongan, di antaranya adalah Bumitra dan Mata, mencapai kata sepukul ataupun kata sepakat ataupun alternatif, mungkin memberi sedikit kelonggaran kepada rakyat Malaysia untuk melancong di dalam negara dengan SOP tertentu yang ketat dan penguatkuasaan yang ketat. Manakala pengerusi Persatuan Hotel Bajet Malaysia, Kenneth Oh, pula berkata selain pematuhan SOP yang tinggi, pihaknya juga bersedia memberikan pakej istimewa bagi merancakkan kembali sektor yang menjadi penyumbang ekonomi negara. Jadi kami berharap kerajaan mengambil tindakan promosi dan strategi yang amat agresif seperti Cuti Malaysia, di mana kami boleh memberi pakej-pakej istimewa seperti beli satu malam free satu malam, ataupun buat pakej istimewa seperti kerja sambil bercuti. Bagi naib Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC, Datuk Azli Halim pula, jika peruntukan 200 juta ringgit itu disalurkan dengan betul, ia mampu membantu kelangsungan industri pelancongan dan menjadi suntikan kepada semua yang terlibat dalam pertumbuhan sektor pelancongan, seni dan budaya. Apa yang lebih penting kepada penggiat industri pelancongan adalah bagaimana pakej ransangan ataupun peruntukan sebanyak 200 juta ini dapat diagihkan ataupun disampaikan kepada golongan sasaran yang tertentu. Contohnya kepada rakyat. Bagaimana rakyat dapat menggunakan pakej ataupun peruntukan yang disediakan sebanyak 200 juta ini untuk tujuan membeli pakej-pakej pelancongan dalam negara. Tambahnya, pihak terlibat terutama pemain industri perlu kreatif bagi menggerakkan industri pelancongan domestik dalam situasi pandemik yang masih belum reda ketika ini.
kita perlu mencari satu mekanisme bagaimana aktiviti pelancongan dalam negeri kita, sebab kita tidak dapat nak menjangkakan bila kita punya border ataupun sepadan negara kita akan dibuka untuk menarik pelancong daripada luar. Tetapi setidak-tidaknya dengan ada sedikit usaha bagaimana aktiviti pelancongan di dalam negeri ataupun aktiviti pelancongan domestik itu dapat kita benarkan, maka saya percaya dengan usaha ini kita dapat menghidupkan semula industri pelancongan domestik kita dahulu sebelum kita open kepada pelancongan daripada inbound ataupun keluar negara. Anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC perlu bekerjasama merangka visi pasca 2020 agar ia memberi langkah penyelesaian mapan dan jangka panjang dalam menangani cabaran yang dibawa oleh pandemik COVID-19. Rangka visi itu amat penting dalam mendepani sebarang kemungkinan luar jangka lain yang boleh menjejaskan rantau ini pada skala global. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata diskusi mengenai aspirasi APEC pada masa kini dan masa depan telah dibincang oleh ahli-ahli ekonomi. While it takes into consideration current global challenges, it is also a forward-looking and ambitious document that will drive economic recovery, spur growth in the region, and bring greater prosperity to be shared among the people of the Asia Pacific. Perbincangan berlangsung itu juga memberi prospek baik dengan wacana mengenai kerangka ekonomi global baharu. Kemajuan ekonomi bukan hanya dari segi KDNK atau perangkaan semata-mata, tetapi juga menimbang aspek kemanusiaan. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Menteri APEC yang diadakan secara maya. Komuniti Perniagaan Asia Pasifik menggesa anggota APEC bekerjasama dan menetapkan visi yang kukuh dalam mendepani cabaran baharu kesan daripada pandemik COVID-19. Antara fokus utama yang perlu diberi perhatian ialah mewujudkan kawasan perdagangan bebas di rantau berkenaan bagi menggalakkan perdagangan dan pelaburan. Number two, very clear digitalization, and that I think is the new part of the economy, the gig economy, how we do things quite differently. Digitalization of economies will be a challenge for most economies. How they're going to, in terms of their infrastructure, broadband, affordability, accessibility, all that will be very, very important for economies. And the final one, of course, is sustainability and inclusion. No one should be left behind. Yeah, and it's very clear that. Women were badly affected, youth, underrepresented groups, indigenous society. Sementara itu, APEC mencatatkan kejayaan baharu tahun ini apabila menghasilkan dua laporan penting sempena penganjuran APEC tahun ini. Laporan pertama menggariskan langkah memperkukuh pertumbuhan ekonomi, pelaburan dan perdagangan di rantau itu. Laporan kedua berkaitan impak COVID-19 dan cadangan pemulihan semula ekonomi Asia Pasifik. Hasil daripada kedua-dua laporan itu akan turut menjadi fokus perbincangan pada sidang kemuncak pemimpin APEC 20 November ini. Baik, seterusnya untuk pemasukan malam ini kita akan bersama dengan Azab. Ya, silakan. FAM sangkal dakwaan tidak berasas. Suarez bikin Uruguay pening.
Ya, terima kasih Faris dan Fahatul. Segmen sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan bola sepak. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menafikan laporan bahawa skuad Harimau Malaya akan menarik diri daripada baki perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 dan Piala Suzuki AFF. Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam melalui kenyataan ringkas kepada Bernama berkata, laporan yang dibuat oleh sebuah portal di Kemboja itu adalah tidak benar. Menurut Stuart, FAM tidak mempunyai sebarang perancangan untuk menarik diri daripada mana-mana pertandingan yang dinyatakan portal berkenaan. Laporan portal itu menyatakan Malaysia merancang menarik diri ekoran pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan persiapan pasukan kebangsaan menghadapi dua kejohanan berkenaan. Terdahulu, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC memutuskan untuk menangguhkan aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 susulan situasi semasa pandemik COVID-19. Liga Bola Sepak Malaysia MFL hari ini mengumumkan tarikh-tarikh bagi kalender Liga Malaysia musim 2021 yang bakal membuka tirai pada Februari tahun depan. Kalender Liga Malaysia 2021 akan bermula dengan perlawanan Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang menemukan juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT dan naib juara Kedah pada 26 Februari 2021. Ahli Lembaga Pengarah MFL dalam mesyuarat kali ke-23 baru-baru ini memutuskan bahawa Kedah akan mengisi slot Piala Sultan Haji Ahmad Shah sebagai status naib juara Liga Super selepas tiada pemenang Piala FA dan Piala Malaysia di mana kedua-dua kejohanan itu terpaksa dibatalkan ikoran pandemik COVID-19. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan, perlawanan-perlawanan domestik seperti CIMB Liga Super dan Liga Premier akan bermula pada 27 dan 28 Februari 2021 dan bakal berakhir pada 20 dan 21 Ogos 2021. Tambahnya, kejohanan Piala FA bakal berlangsung pada 2 dan 3 Mac 2021 sehingga aksi final pada 11 September 2021. Manakala Piala Malaysia bermula 17 dan 18 September 2021 sehingga 27 November 2021. Manakala kejohanan Piala Cabaran pula akan berlangsung pada 3 dan 4 September 2021 sehingga final pertama pada 6 atau 7 November 2021 diikuti final kedua pada 13 atau 14 November 2021. Pihak MFL menetapkan tempoh pendaftaran pertama pasukan bagi mendaftarkan pemain bermula 21 November 2020 sehingga 14 Februari 2021. Manakala bagi tempoh pendaftaran kedua, pasukan boleh berbuat perkara sama bermula 12 Julai 2021 sehingga 8 Ogos 2021 di mana tempoh 4 minggu masa telah diperuntukkan. Ya, ini pula perkembangan terkini hoki negara. Persekutuan Hoki Asia hari ini mengumumkan jadual perlawanan trofi Juara Asia 2021 yang menyaksikan Malaysia akan memulakan kempen menentang tuan rumah Bangladesh pada 11 Mac tahun depan. Aksi di Dhaka pada 11 hingga 19 Mac 2021 akan menjadi penampilan pertama buat skuad hoki negara selepas hampir setahun tidak menyertai sebarang kejohanan antarabangsa. Malaysia tidak meletakkan sebarang sasaran dalam kejohanan Liga Sepusingan berkenaan, sebaliknya akan menjadi medan menguji prestasi pemain di bawah jurulatih baharu Arul Sefaraj. Selain Malaysia dan tuan rumah, kejohanan berkenaan turut disertai pasukan handalan Asia iaitu India, Pakistan, Korea Selatan dan pemenang Sukan Asia 2018, Jepun. Sepanjang menyertai kejohanan berkenaan sejak 2011, Malaysia belum pernah meraih kejuaraan dengan pencapaian terbaik ialah meraih tempat ketiga. Saudara, pelari menara nombor 1 Asia Soh Wai Ching optimis melakar nama dalam Guinness World Record dengan memecahkan rekod dunia cabaran pendakian tangga menegak terhebat kategori lelaki. Dan bagi mencapai misi tersebut, Wai Ching akan membuat larian setinggi 1.3 km dalam masa 1 jam di salah sebuah bangunan di ibu negara esok.
Atlet berusia 26 tahun itu bakal memecahkan rekod dunia cabaran berkenaan yang ketika ini dipegang pelari menara nombor 1 dunia David Robles dari Sepanyol. Menurut Wai Ching, Hotel Four Seasons Kuala Lumpur akan menjadi lokasi cabarannya dengan 3 kali pendakian setinggi 66 tingkat dan 1 pendakian setinggi 52 tingkat menggunakan tangga. Tambahnya, Institut Sukan Negara ISN turut akan memberikan sokongan peralatan bagi mengenal pasti kelajuan dan keadaan oksigen dalam badan sepanjang larian berkenaan. Bantuan sains sukan untuk pakai mask yang tu K5, nama dia, model name tu. K5 is a metabolic card to check my oxygen intake and also my sort of state current performance, my physical performance level. So with that mask, I can know while I'm running up the staircase, masa saya naik tangga tu, saya tengah berada pada berapa peratus physical fitness saya. Kiranya masa saya naik at certain space, certain kelajuan, lebih kurang 70% at this pace. So I know dengan maintain at this pace, saya boleh tahan 1 jam. Wai Ching telah memulakan latihan sejak 25 Oktober lalu dengan 10 sesi larian. Dalam masa sama, Wai Ching turut berharap sukan ini dapat dipertandingkan dengan lebih meluas di peringkat antarabangsa. Ya, itu sahaja perkembangan sukan untuk malam ini. Berita perdana diteruskan dengan sambungan hashtag bersama dengan Faris dan juga Farahtu. Silakan. Seekor gajah menahan sebuah traktor yang membawa tangki air di jalan raya. Haiwan itu kemudian memberi isyarat agar pemandunya membuka penutup tangki. Pada mulanya pemandu kelihatan terganggu, namun dimaklumkan gajah berkenaan mahu meminum air bagi menghilangkan dahaga. Telinga seorang atlet seni bela diri campuran Ramis Barimaj hampir putus menerusi satu perlawanan baru-baru ini. Malah lawannya iaitu Max Griffin turut memohon maaf atas insiden yang berlaku dalam pusingan ketiga menerusi aksi di UFC Las Vegas 13. Tumbukan Griffin ternyata padu sehingga mengakibatkan kecederaan peninju berusia 27 tahun itu. Seorang lelaki menghabiskan masa bertahun-tahun melakukan proses ubah suai pada wajahnya hanya semata-mata mahu memenuhi impian menjadi makhluk asing. Terbaru, Anthony Lofredo berusia 32 tahun menjalani pembedahan membuang hidung. Sebelum ini, beliau turut membuang telinganya. Dua 12 tahun menyimpan lagu ciptaannya sendiri, akhirnya Azmi Saad yang juga penyanyi kumpulan Khalif Baskers kini menarik nafas lega dengan pelancaran lagu Tulus. Menariknya, lagu yang turut menerima sentuhan komposer Ezra Kong itu dicipta pada 2008 ketika beliau menunggu keputusan peperiksaan STPM. Tulus adalah karya pertama Azmi setelah dilamar syarikat Valiant Music sebagai artis rakaman. Menurut penyanyi istimewa ini, Tulus berkisarkan kembali kepada orang yang betul-betul mencintai dia. Baik saudara, berita perdana edisi 17 November 2020 berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Paling utama, amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Dan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.